Tapi yang membuatkan si Amy ni takut, suara itu mirip ataupun lebih kurang sama dengan arwah emak dia. Dan muka yang hodoh sedang nganga macam tu, darah tu masuk ke dalam mulut makhluk tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Tapi sebelum aku memulakan kisah, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, ada beberapa kisah seram yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. Di mana salah satu kisah ni berlakunya kepada pengirim kita yang diganggu oleh saka milik jiran dia. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Untuk kisah seram kita yang pertama ni dikirimkan oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Amy. Di mana Amy ni dia bagi tahu di dalam email yang kisah ni berlakunya dalam tahun 1997 macam tu. Maknanya kisah ni dah lama lah berlalu. Dan dalam tahun 1997 tu, Amy ni dan juga keluarga dia baru saja berpindah masuk ke satu rumah baru yang dibina sendiri oleh arwah ayah si Amy ni. Dan Amy ni juga bagi tahu sebelum tu dia ni tinggal dengan keluarga dia dekat rumah nenek dia daripada dia kecil lah. Dan dia juga kehilangan arwah emak dan juga abangnya dalam tahun yang sama. Maknanya dalam setahun emak dia meninggal dan selepas tu tak lama lepas tu abang dia pula meninggal macam tu lah. Jadi Amy ni menghadapi atau melalui satu situasi yang sukar dan juga satu perasaan sedih yang sukar untuk digambarkan. Tapi selepas itu, Amy ni dia ada terima dua orang ahli keluarga baru, iaitu emak tiri dia dan juga abang ipar dia. Maknanya ayah dia ada kahwin barulah dan kakak dia pula berkahwin juga. Jadi maknanya dia ada dua orang ahli keluarga baru. Pada awal dia tinggal di rumah ni, tak ada apa-apa gangguan yang pelik-pelik. Cuma siri gangguan ini berlaku kepada dua orang ahli keluarga baru dia, iaitu abang ipar dia dan juga emak tiri dia yang diganggu di rumah tu. Di mana abang ipar dia pada waktu tu dia ganggu sewaktu dia berada di bilik. Korang bayangkan abang dia berada di bilik pada waktu tu, tak tahulah buat apa, mungkin adalah kerja dia buat kot. Dia terperasan yang di tingkap ataupun cermin tingkap bilik dia ni ada satu jelmaan wanita berambut panjang melintasi tingkap dia dalam keadaan yang sangat menakutkan dan juga mengerikan, sehinggakan mendatangkan ketakutan yang teramat sangat kepada abang ipar si Amy ni. Dan dia tak nak langsung tidur di bilik tu, dia nak tidur di tempat lain, ruang tamu ke mana-mana lah, kecuali di bilik tu. Dan siri gangguan seterusnya dialami oleh emak ataupun ibu tiri si Amy ni, di mana ibu tiri si Amy ni sering nampak kelibat ataupun jelmaan satu susuk tubuh yang besar berbulu dan muka yang menakutkan berkeliaran di kawasan rumah. Dan ada sekali tu gangguan itu sampaikan benda tu cuba menerkam ke arah emak tiri si Amy ni. Korang bayangkan. Dan apabila emak tiri si Amy ni baca doa, azan dan sebagainya, barulah jelmaan itu hilang daripada pandangan mata dia.
Dan disebabkan tidak tahan dengan gangguan itu, emak tiri si Amy ni dia panggil lah ayah dia, ataupun senang kita panggil atuk tiri si Amy ni lah. Di mana atuk dia ni boleh berinteraksi ataupun boleh berhadapan dengan benda-benda yang melibatkan makhluk halus ni. Jadi bila atuk dia datang, atuk dia baca apa semua kan, tengok kawasan rumah tu, rupanya di sebelah rumah si Amy ni ada satu pokok besar yang menjadi tempat tinggal ada satu saka mawas milik salah seorang daripada, orang kata, jiran lah yang tinggal berdekatan dengan rumah Amy ni. Jadi selepas daripada tu, Amy ni pula ada juga terkena gangguan, di mana pada waktu tu Amy ni, dia ni sedang tidur di ruang tamu bersama dengan adik-beradik dia. Dan Amy ni cakap selepas saja emak dan juga abang dia meninggal, dia mengalami satu masalah suka tidur, insomnia, yang macam tu lah nama dia. Aku pun dah tak ingat dah, dia tulis dalam email. Jadi dia susah lah nak tidur. Kalau tidur pun macam tak berapa selesa lah, tak berapa, orang kata macam ni, kurang kualiti tidur lah. Tapi pada waktu ada satu malam ni, Amy ni sedang tidur, dan tiba-tiba dia tersedar daripada tidur dia. Dia rasa macam telinga dia berdesing tau, macam tak tahu, dia macam tak berapa dengar. Jadi bila dia bangun tu, dia terus duduk bersila dan dia terpandang ke arah pintu rumah dia, pintu utama rumah dia lah. Dan ada waktu tu lampu yang tak tutup, jadi nampak lah ada cahaya lah kat situ. Jadi Amy ni tengah tengok ke arah pintu ni, tengah bela-bela, telinga dia desing ni. Tiba-tiba telinga dia dah boleh dengar secara perlahan lah, dengar boleh dengar. Sampailah satu waktu, korang bayangkan, Amy ni cakap dia sangat takut sebab dia terdengar ada suara orang panggil nama dia. Seperti contoh aku bagi macam Amy, Amy, Amy. Tapi yang membuatkan si Amy ni takut, suara itu mirip ataupun lebih kurang sama dengan arwah emak dia. Korang bayangkan, dia dengar suara arwah emak dia panggil nama dia, Amy, 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 Amy. Sampaikan dia kata dia terus baring, tutup muka dia dengan selimut, dan kemudian dia cuba tidur, pejamkan mata sampailah dia tertidur. Dan dia perasan waktu tu dia sedar-sedar dah masuk azan subuh, dan suara itu pun tak ada lagi. Jadi itulah gangguan yang dihadapi oleh keluarga si Amy ni. Pada pendapat aku, kisah ini adalah salah satu kisah yang menarik lah. Sebab keluarga dia diganggu kan oleh saka milik orang lain. Bukan saka keluarga dia pun, saka milik orang lain. Cuma benda tu tinggal di pokok bersebelahan dengan rumah dia. Dan suara tu, suara arwah mak dia tu, sama ada dia memang betul tu suara arwah mak dia ke, ataupun ada benda lain yang menyerupai ke, kita pun tak tahu. Kalau korang ada pendapat korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itulah gangguan yang dihadapi oleh pengirim kita, iaitu Encik Amy. Untuk kisah seram kita yang kedua ni dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Puan Nani. Di mana Puan Nani ni bagi tahu di dalam email yang kisah ni sebenarnya dah berlaku lama juga, dan bukanlah berlaku kepada diri dia, tapi dialami oleh arwah emak dia yang merupakan seorang bidan di satu kampung yang terletak di negeri Perak. Dan Puan Nani tak bagi tahulah kampung mana, jadi aku just bagi tahu kampung je lah ya. Jadi digambarkan di dalam email juga yang emak Puan Nani ni seorang yang kuat agama lah. Maknanya solatnya bagus, bacaan Quran, lepas tu Hafiz ke hafaz Al-Quran macam tu. Lepas tu banyaklah amal ibadah yang baik-baik yang mak dia buat. Sampaikan Puan Nani ni merasakan yang dia nak jadi macam mak dia. Sebab apa? Mak dia kan bidan,
sambut kelahiran anak orang. Kalau ada orang sakit ke apa, dia yang urutkan apa semua. Macam tu lah. Jadi dah lah bantu orang. Lepas tu amalnya pula bagus. Dia nak jadi macam mak dia lah. Tapi emak dia, korang bayangkan, emak dia menolak sekeras-kerasnya apa yang Puan Ani ni cakap. Dia siap cakap yang anak dia tak nak anak dia seorang pun ataupun cucu dia yang jadi bidan macam dia. Tapi Puan Ani ni macam pelik lah. Kenapa pula kan? Jadi dia cubalah tanya mak dia, tapi mak dia still tak nak jawab. Dan mak dia kata tak payah, bukan best pun jadi bidan ni. Dia cakap macam tu. So okey lah, tak apalah. Kisah tu habis, ataupun perbincangan tu habis kat situ. Selang lama lepas tu, Puan Ani ni pun dah berkahwin dan sebagainya. Bila dah ada anak, cucu pun dah besar time tu. Maknanya anak-anak Puan Ani dah besar. Jadi dia pun berbual kosong lah dekat kampung dia ni. Maknanya waktu tu tengah minum-minum kan, dia pun sembang kan. Jadi anak-anak Puan Ani ni ceritalah pasal kisah-kisah seram, berkongsi waktu tu. And then dia pun tanyalah dekat Puan Ani, ada tak kisah-kisah seram kan yang berlaku pada diri dia. Jadi Puan Ani kata tak ada, cuba tanya nenek. Dia cakap macam tu kan. Jadi waktu tu lah emak Puan Ani ni ceritakan apa yang dia alami. Korang bayangkan ada di antara gangguan ni yang pada aku agak orang kata macam disturbing lah ataupun mengganggu. Tapi ikut pada orang jugalah kan. Di mana gangguan yang pertama, korang bayangkan, emak Puan Ani ni cerita pernah satu kali tu pengalaman dia waktu tu tengah sambut kelahiran seorang anak, ataupun kelahiran seorang bayi lah. Jadi waktu dia tengah nak sambut ni kan, adalah cara dia yang Puan Ani ni bagi tahu. Cuma emak dia waktu tu, mak dia macam terdengar tau, macam ada satu bunyi ketukan kuat dekat dinding rumah kampung dulu. Korang pun tahu, bukan dinding batu, dinding kayu kan. Jadi dia terdengar macam ada sesuatu macam menendang ke, ataupun macam ada sesuatu menghantukkan kepala dekat dinding ni. Tong 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 tong. Sambil dia tengah dengar ni, dia tengah sambut kelahiran bayi. Jadi waktu tu memang, yelah bidan kan, dia pun baca ayat Quran apa yang dia tahu apa semua bagi memudahkan kelahiran tu. Jadi selepas saja lahir apa semua, selesai semua, bila mak Puan Ani ni nak balik, dia kata dia terperasan, dia nampak dekat atas kawasan rumah orang yang baru saja melahirkan anak ni ada satu macam susuk, macam satu jelmaan lah, kita boleh panggil jelmaan seekor penanggal bermain-main di atas rumah. Korang bayangkan. Dan emak Puan Ani ni bagi tahu yang benda tu seolah-olah macam, kalau sekali imbas mungkin macam berapi. Dia macam satu bola api. Benda ni pun dah banyak lah kita dengar kan. Di mana nampak macam bola api, nampak macam asap. Macam itulah kalau penanggal ni. Jadi itulah yang dilihat oleh emak Puan Ani ni. Benda tu macam berlega-lega, cuba mencari ruang untuk masuk ke dalam rumah tu. Macam itulah. Itu pengalaman dia yang pertama. Di mana kisah yang kedua pula, emak Puan Ani ni cerita, ada satu kali tu, waktu tu dia tengah sambut kelahiran juga, di mana waktu tu darah terlalu banyak yang keluar daripada orang yang melahirkan ni lah. Sampaikan satu waktu darah tu mengalir, basah habislah kain yang disediakan oleh bidan ni ataupun emak Puan Ani ni. Darah tu mengalir turun ke lantai. Jadi bila emak Puan Ani ni nampak, dia cepat-cepat ambil satu kain lain untuk lap lah. Sebab yelah, lantai dulu korang pun tahu kan, kayu-kayu kan, lepas tu ada macam jarak-jarak macam tu kan. Jadi emak Puan Ani bagi tahu darah tu menitik, lepas tu jatuhlah ke bawah rumah. Jadi cepat-cepatlah emak Puan Ani ni ambil kain, cuba untuk tutup ataupun lap lah darah tu, jangan sampai meleleh kan. Korang bayangkan, waktu emaknya Puan Ani ni cuba nak letak kain, dia terperasan di celah kayu ni dekat bahagian bawah rumah ada seakan-akan satu jelmaan yang sangat menakutkan, muka yang hodoh, sedang nganga macam tu. Darah tu masuk ke dalam mulut makhluk tu, seolah-olah dia macam makan tau darah tu. Korang bayangkan, geli tu. Betul tak?
Tapi dengan muka yang menakutkan. Waktu tu mak Puan Nani ni memang membaca lah apa ayat yang dia tahu supaya benda tu pergi daripada tempat tu lah, ataupun daripada bawah rumah tu. Dan banyak lagi lah gangguan-gangguan kecil yang berlaku. Tapi itulah sebabkan mak Puan Nani ni boleh nampak. Jadi yelah kan, bila melahirkan ni kita pun tahu kan, dengan darahnya. Yelah, siapa yang pernah masuk bilik bersalin mesti tahu kan, dengan baunya, dengan darahnya lagi. Jadi tempat-tempat yang macam tu ada bau darah apa semua, memang benda-benda ni suka. Jin ke syaitan ni memang suka. Jadi korang bayangkanlah kalau rumah kampung pula, orang dulu mungkin ada banyak ilmu-ilmu ke kan, benda tu berkeliaran dekat kampung. Ada pula orang-orang bersalin macam tu, memang dia sukalah. Jadi disebabkan itulah emak Puan Nani ni tak nak anak dia ataupun cucu-cucu dia jadi bidan. Macam itulah. Itulah baru Puan Nani ni faham lah kenapa mak dia tak bagi waktu dulu. Waktu dia muda tu, waktu dia remaja dulu, mak dia betul-betul keras menolak supaya dia jangan jadi bidan. Itulah sebab mak dia takut anak dia ataupun cucu dia tak kuat menghadapi situasi macam tu. Sebab tu dia betul-betul dekatkan diri dia dengan Allah, amal dan sebagainya, sebab dia nak dinding diri dia. Sebab waktu dia berurut apa semua, benda tu mungkin boleh pergi pada dia. Sebab orang yang berurut ni kadang-kadang sakit kan, tertegur ke, ada benda ikut ke apa ke. Jadi bila dia urut tu kan, kemungkinan benda tu marah dan benda tu boleh kena dekat dia pula. That's why lah kenapa mak dia tak bagilah. Jadi itulah pengalaman ataupun kisah seram yang dikongsikan oleh Puan Nani. Bukanlah berlaku pada dia, macam aku cakap tadi, berlaku kepada arwah emak dia. Dan pada pendapat korang macam mana? Kalau sekarang pun bidan pun bukanlah, ada kot bidan kampung, tapi banyak kat hospital lah kan. Benda-benda tu dah tak ada lagi lah sekarang. Tapi pengalaman ni pada korang macam mana? Menyeramkan ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Untuk kisah seram kita yang terakhir ni dikirimkan oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Encik Muhaimin. Di mana Encik Muhaimin ni bagi tahu kisah ni berlaku dalam tahun 2002. Di mana pada waktu tu dia ni baru saja berumur 8 tahun. Dan kisah seram ni berlaku sewaktu dia berada di kampung dia. Di mana kampung dia ni terletak di negeri Kelantan. Dan kampung nenek dia ni, sebelah rumah kampung nenek dia ni ada satu kawasan yang tak ada rumah, tapi kawasan dia tu bersih je tau. Dekat dengan kawasan hutan waktu tu. Sebelum sampai ke kawasan hutan, Cik Muhaimin kata memang akan lalui satu kawasan yang sepatutnya secara logik kita boleh fikir yang kawasan itu mesti bersemak, sebab tak ada orang jaga. Tapi kawasan tu tanah dia ataupun rumput dia sentiasa pendek seperti dijaga. Dan ramai juga orang kampung ataupun ahli keluarga dia sendiri yang cakap dia berdekatan dengan rumah nenek dia ni ada macam satu perkampungan bunian dekat dengan kawasan rumah nenek dia ni. Jadi mungkin disebabkan itulah bunian tu jaga ke kawasan tu ke, Encik Muhaimin tak tahu. Tapi Cik Muhaimin cakap waktu tu dia umur 8 tahun. Jadi dia tak tahulah bunian ni apa semua kan. Cuma dia kata kalau di balik kampung dia sering terdengar waktu malam macam ada suara perempuan macam humming tau. Macam ini contoh lah, humming ni kalau aku search kat Google dia macam contoh macam menyanyi tapi tak ada, macam tak ada lirik lah, macam macam tu kan. Dia selalu dengar, tapi suara tu suara perempuan yang sangat macam sayup je. Encik Muhaimin ni cakap. Dan ada satu waktu tu gangguan dia ni, waktu tu dia ni sedang berada di luar rumah dekat serambi ataupun kalau kita panggil macam beranda lah. Dia macam ada tangga naik atas sikit, lepas tu ada beranda kan. Dia tengah duduk kat beranda tu. Waktu tu dia tengah duduk lepak lah, minum air macam tu dengan ayah dia semua. Cuma waktu tu ayah dia ni masuk ke dalam rumah. Dan Cik Muhaimin ni tulis dalam email yang dia dengar lagi tau bunyi tu macam macam humming kan, humming seorang perempuan betul-betul dekat sebelah kanan dia. Jadi dia pun teruslah pandang ke sebelah kanan dia. Korang bayangkan
Encik Muhaimin ni cakap yang dia ternampak macam ada 2 orang perempuan yang berpakaian serba putih, mukanya cantik. Sedang macam menyanyi. Lepas tu panggil dia. Panggil kan, macam ulur tangan lah. Encik Muhaimin ni dia macam tak pergilah. Dia tengok je lah dekat kawasan tu sebab masa tu malam. Jadi gelap lah. Jadi dia kata macam kenapa perempuan ni lambai-lambai dekat dia kan. Lepas tu dia terdengar tau, macam benda ni panggil dia. Min, sinilah Min. Min. Nama ni Muhaimin kan. Jadi dia panggil Min. Jadi bila Encik Muhaimin ni dengar benda tu panggil nama dia, seolah-olah macam orang lah, ataupun orang tu kenal lah dia. Dia pun turun. Korang bayangkan dia turun, dia pergi ke arah 2 makhluk tadi tu. Dia berjalan sebab dia ingat orang. Ni Encik Muhaimin ni tulis dalam email. Kisah dia sangat ringkas. Dia berjalan pergi ke arah yang kita panggil bunian tadi tu, dan benda tu pimpin tangan dia berjalan, cuba nak masuk ataupun cuba nak pergi ke kawasan hutan dekat dengan rumah nenek dia ni. Tapi waktu tu dia terdengar ada suara jeritan daripada ayah dia yang berada di beranda tadi. Mungkin ayah dia keluar balik daripada dalam rumah, keluar, and then panggil lah, Min, Muhaimin, dia panggil. Nak pergi mana tu? Dia panggil macam tu kan. Jadi dia ni tengah kena pimpin ni, dia pandanglah ke belakang. Dia nampak ayah dia. Ayah dia waktu tu dekat pintu ada ayah dia, dan dekat beranda waktu tu ada juga atuk dia. Waktu tu. Jadi dia pandang ayah dia, dia pun pandanglah ke depan balik. Korang bayangkan benda yang pimpin dia tadi tu, dia nampak mukanya sangatlah hodoh, macam boleh kita panggil macam orang tua tau. Mukanya kedut-kedut, lepas tu matanya merah. Ini Cik Muhaimin tulis dalam email. Dia kata waktu tu dia cuba macam nak lepaskan tangan dia daripada pegangan benda tu, tapi benda tu tak lepaskan. Sampailah waktu tu atuk dia dengan ayah dia turun pergi ke arah dia untuk dapatkan dia lah. Barulah benda tu macam lepas tangan dia, dia jatuh. Dan kemudian bila dia tengok ke arah depan, korang bayangkan benda tu dah tak ada. Lepas tu ayah Encik Muhaimin ni datang lah, bawa dia apa semua. Dia ni macam menangis lah kan. Menangis. Lepas tu kata ada hantu. Dia cakap macam tu. Jadi selepas daripada tu, ayah Encik Muhaimin ni tak bagilah anak-anak dia kan, ataupun anak-anak saudara dia main dekat luar rumah waktu malam. Sebab yelah sebelum ni tak pernah berlaku lagi. Cuma Muhaimin ni orang yang pertama. Dan ayah Encik Muhaimin ni ceritakan dekat Muhaimin ni kan, waktu yang dia tengah pimpin tu sebenarnya tangan dia macam ni, tapi tak ada orang pun pimpin tangan dia. Maknanya dia macam seorang-seorang lah. Maknanya atuk dengan ayah dia tak nampak, tapi Muhaimin ni nampak macam dia pimpin tangan seseorang. Korang bayangkan. Jadi pada pendapat korang macam mana? Adakah benda tu nak colik dia ke? Nak bawa dia masuk alam bunian ke? Orang kata kalau masuk alam bunian ni susah nak keluar balik kan. Lagi pula budak kan. So pada pendapat korang macam mana? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Tapi itulah Encik Muhaimin tulis juga dalam email yang sampai sekarang pun kalau dia tidur, dia memang boleh je dengar suara macam humming tu kan. Tapi dia tak nampak lagi lah. Cuma dia kata kalau dia nak tidur je, dengar lagi suara tu macam kan. Tapi sayup lah, macam tak berapa nak dengar macam tu. Masa dia kecil dulu, umur dia 8 tahun tu, dia kata memang jelas macam benda tu betul-betul main dekat kawasan rumah nenek dia. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Encik Muhaimin. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. So pada pendapat korang macam mana? Dalam ketiga-tiga kisah yang aku storykan ke korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram aku ada tinggalkan di ruangan
description dekat bawah. Dan di kesempatan ni aku ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada korang semua yang memilih Sembang Kopi dan sudi menonton video aku daripada mula sampailah ke hujung ni. Itulah salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Dan di akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video terbaru aku akan upload dalam channel aku ni. Dan itu saja daripada aku. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.